أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah pada pertemuan kali ini, iaitu pada siri ke-25, bermaksud dah 25 hari kita berpuasa. Jadi kurang lebih 4 hari atau 5 hari kita berpuasa bulan raya. Okey. Jadi pada siri ke-25, insya-Allah saya nak kongsikan ayat, iaitu di dalam surah Al-Jathiyah ayat 12 dan 13. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu, supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izinnya, dan supaya kamu dapat mencari kurniaannya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur, dan dia tidak menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Okey. Bagi kaum yang berfikir. Ini yatafakkarun. Muslimin muslimat rahmati Allah, seperti biasa kita nak sama-sama fahami pada konteks ayat ni. Simple je ayat ni. Okey. Pertama sekali, cuba kita rujuk pada permulaan ayat yang kita sedang tadabbur ni. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Okey, sampai sini. Kita ambil poin-poin ni dulu. Litajriyal fulku fihi bi amrih. Ini poin yang kedua. Kemudian poin ketiga, walitabtahu min fadlihi. Ini poin yang ketiga. Wala'allakum tashkurun. Poin yang keempat. Okey. Kemudian sambungan dia. Kat sini kan ada tulis sakhara lakum kan? Sakhara lakum. Sakhara lakum al-bahra. Kemudian ada wa. Wa kat sini ada ataf. Ataf kepada mana? Ayat sebelum ni lah. Okey, sebab tu dia sambung tu. Sakhara lakum. Sekali lagi, sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi kalau kita perhatikan pada ayat ini, dia ambil keseluruhan lah. Iaitu bila Allah Ta'ala berfirman, dan dia juga telah menundukkan bagi kamu ma fis samawat, apa yang ada di langit, wa ma fil ard, apa yang ada di bumi, jami'an min, kesemuanya sekali. Okey, ini satu ayat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat yang keempat Ayat keempat. Sebab yang tu the limit. Okey. Liqaumin yatafakkarun. Okey, sampai tu Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Okey, baik. Tak apa. Sekarang ni kita nampak dah di poin-poin ayat itu. Okey, sekarang ni saya nak fokuskan pada ayat yang ke-12 ni. Pada ayat yang ke-12 sampai tashkurun ni, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Apa yang dimaksudkan dengan sakhkhara lakumul bahra? Kalau ikut terjemahan, maksudnya Allah lah yang menundukkan lautan untuk kamu ataupun bagi kamu. Jadi tafsiran yang disebut pada ayat ini ialah Allah menguasai atau mengambil faedah ataupun diberikan ilmu mengenai laut. Sakhkhara lakumul bahra, itu maksud dia.
Apa tujuannya? Litajriyal fulku fihi bi amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Itu tujuan dia. Tujuannya tidak lain tak bukan Allah tunjukkan kekuasaan dia, iaitu Allah Ta'ala jadikan yang lautan. Kalau kita faham tentang laut, sudah pasti kita takkan berani untuk pergi ke laut. Kecuali mereka yang dapat faedah daripada laut tersebut. Okey. Jadi kat sini Allah Ta'ala berikan tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala sebutkan benda ni? Pertama sekali, litajriyal fulku fihi bi amrih. Ini poin yang pertama yang disebutkan mengenai apa ni? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menundukkan laut. Jadi apa tujuan Allah Ta'ala tundukkan laut itu? Iaitu supaya kapal-kapal dapat berlayar. Subhanallah. Berat tu kapal-kapal tu, bertantan tu, tapi masih lagi tetap terapung, tidak tenggelam dan sebagainya. Kemudian walitabtaghu min fadlihi. Lepas ni. Ini poin yang kedua daripada ayat tersebut. Iaitu supaya ataupun mudah-mudahan tabtaghu, supaya kamu mencari kurniaan. Mencari kurniaan. Maksudnya apa? Dengan adanya ilmu yang Allah beri pada kita, kita contoh boleh tangkap ikan, kemudian ikan yang tangkap itu boleh dipasarkan. Jadi itu maksud dia. Maksudnya mencari kurniaannya itu. Okay. Akhir sekali penutup pada ayat ini ada ayat yang berbentuk taraji. Iaitu pengharapan. Apa harapannya? Apa harapannya daripada ayat ni? La'allakum ni. Apa harapannya? Iaitu bila kamu sedar bahawa Allah Ta'ala lah yang memudahkan kita untuk bergerak di lautan. Dan juga memanfaatkan apa saja aktiviti-aktiviti yang berkaitan. Jadi semua tu kalau kita renung, fikir bahawa kita akan merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okey. Cuma ayat ni dia tak sampai, tak habis lagi lah. Dia ada sambungan lagi. Sebab wa tadi ni apa dia? Wa ataf. Okay. Jadi apa ataf ni? Atafnya kat sini. Sahara wa sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi kalau tengok pada ayat ni juga disebutkan, dikaitkan, bukan hanya melibatkan al-bahr iaitu lautan, dan juga melibatkan as-samawat, penghuni-penghuni langit, kemudian al-ard. 3 lokasi yang berbeza yang disebut pada ayat ini. Pasti ada mesej yang tersimpan, tersirat di dalam ayat ini. Jadi secara ringkasnya yang boleh kita faham kat sini ialah bagaimana pada penyebutan sahara lakum tadi ni menjadi pengulangan bagi ayat lain. Okay, maksud sahara lakum ni ialah menundukkan bagi kamu. Yang ni bumi pula lah. Langit dan juga bumi. Jadi kalau kita memerhatikan kepada setiap apa yang Allah Ta'ala cipta, contohlah al-bahr iaitu lautan. Kalau kita buat kajian kan, masih lagi ada tempat yang tak diteroka. Begitu juga dengan as-samawat, iaitu langit. Kalau sebut tentang langit ni, bayangkan saja penghuni langit berapa ratus ribu, berjuta, wallahu a'lam. Kemudian disusuli sekali ganda lagi. Maksudnya banyak lah tu. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan lagi di sini, pada kalimah al-ard, pada kalimah al-ard juga di bumi. Jadi apa maksud pada ayat ni? Ayat ni adalah ayat yang bersifat kauniyah, iaitu Allah Ta'ala menciptakan sesuatu pada alam ini. Di antaranya ada 3 poin kat sini, iaitu lautan, langit dan juga bumi. Dan di sana Allah Ta'ala sebutkan dengan lafaz yang sama, sakhara tadi ni, iaitu dengan maksud memudahkan, macam tu, menundukkan bagi langit. Kita tengok pada langit, apa yang kita boleh dapat manfaat daripada langit? Apa yang boleh kita dapat manfaat daripada bumi? Jadi itu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita.
akhir sekali penutupnya ialah Allah Ta'ala sebut inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi poinnya dekat situ. Kalau kita ni bukan orang yang berfikir, maka dia agak susah untuk kita memahami konteks ayat ni. Ayat ni diperlukan kepada penelitian, diperlukan kepada pengetahuan. Jadi apabila kita membaca pada ayat ni, apa yang kita dapat sebenarnya? Tadi kita dah nampak dah apa yang dimaksudkan. Kalau kita tengok pada kalimah fulk, fulk ini merujuk kepada pengangkutan air. Kira lah kecil ke besar. Kalau besar kita panggil dia hut. Tapi kalau kapal tu diangkut orang dan sebagainya, maka kita panggil dia fulk. Ada juga satu lagi disebut dengan kalimah safinah, juga merujuk kepada pengangkutan air ataupun kita panggil apa? Inilah kapal layar ke, perahu ke, dan seangkatan dengannya. Bi amrih. Apa yang dimaksudkan dengan bi amrih dalam ayat ni? Fulku fihi bi amrih. Jadi kalau kita tengok sini, maksud dia ialah berlayar ataupun menaiki pengangkutan air dengan izin Allah. Litabtagu min fadlih, iaitu di antara lain apa tujuan daripada Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan manfaat daripada lautan itu. Iaitu litabtagu min fadlih, iaitu dengan cara berdagang, berniaga, menyelam, memancing dan banyak lagi. Jadi nak sebut ni bahawa tujuan lain daripada disebutkan mengenai lautan itu, maka dengan lautan itu juga boleh di kalangan manusia mengambil hasil lautan itu untuk dia urus niaga, dan akhirnya dia berkembang dan sebagainya. Jadi itu adalah di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik-baik pada ayat ini, sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kepada kita betapa luasnya pengampunannya. Sebab tu Allah Taala sebut tashkurun litabtagu min fadli tashkurun. Tashkurun itu dengan maksud mensyukuri nikmat Allah yang terhasil melalui lautan. Okey, habis kat situ perihal tentang pertengahan pertama. Kemudian sambungan dia, sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi ayat ni juga boleh kita fahami ialah dapat mengambil manfaat dari apa yang ada di langit dan di bumi. Subhanallah. Apa yang ada dekat langit tu? Dekat bumi ni mungkin ialah ada mudah juga tapi nak sebutnya kena ada unsur keimanan dekat situ. Yang mana nak menunjukkan kepada kita bahawa apa sahaja yang Allah Ta'ala ciptakan itu semuanya adalah untuk kita sebagai tarbiyah, sebagai peringatan dan sebagainya. Jadi pada ayat ni sebenarnya kalau kita cuba imbas balik pada ayat-ayat sebelum-sebelum tu, ayat ini adalah ayat yang memaparkan tentang kisah kafir Quraisy yang menolak bahawa yang Allah Ta'ala tak mampu untuk mengadakan hari kebangkitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi pada ayat ni Allah sebutkan 3 ciptaan Allah yang agung. Pertama tadi, apa dia? Yang alih tak? Pada konteks ayat tu. Yang pertama sekali, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lautan. Okey. Lautan. Kemudian yang kedua, langit. Yang ketiga, bumi. Sebut yang ni pun kita dah tak mampu dah nak challenge kan. Cukuplah tu. Jadi sebenarnya kalau kita nak memahami pada ayat ini dengan baik, kita cuba bawa keluar apa yang disebut pada ayat tu. Okey, di antaranya ialah Allah Ta'ala sebutkan mengenai bah, iaitu lautan. Kemudian disebutkan juga as-samawat, iaitu langit. Dan yang ketiga iaitu yatafakkarun, iaitu maksudnya berfikir, tafakkur, istilah dia, tafakkur. Okey, dapat situ ya. Lautan, langit, bumi. Kalau kita cuba buat kajian, pasti kita akan setakjub.
Sebab apa? Ada lagi rupa-rupanya tempat yang kita tak pernah pergi. Subhanallah. Ini satu benda yang agak menarik lah, kalau mungkin ada setengah orang tu dia suka untuk mengkaji mengenai kehidupan air laut dan sebagainya. Itu satu bentuk fardu kifayah lah untuk kita memberi maklum kepada orang yang tak berpeluang untuk mempelajari tentang hal itu. Okey, jadi sebenarnya itu saja pun sudah cukup untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengadakan hari kebangkitan. Tetapi mereka hanyalah beralasan dan beralasan dan beralasan. Maka ianya tidak beri apa-apa impak lah. Ha, jadi itu yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Jadi Allah Ta'ala datangkan ayat sebegini supaya apa? Bukan sahaja orang kafir Quraisy, tapi termasuklah kita ini, semuanya dapat manfaat daripada jelasan ini. Okey. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi SAW, secara ringkasnya apa yang boleh kita dapat daripada ayat ini ialah, yang pertama, Allah jadikan alam ini sebagai alat untuk manusia belajar mengenal Allah. Nampak tak? Dalam keadaan mungkin ayat ini adalah untuk menjawab hujah balas daripada kafir Quraisy, tetapi di sebaliknya itu, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak memaparkan kepada kita, kalaulah Allah Ta'ala tak ciptakan benda tu, kita pun tak ada. Bumi, langit, apa nama, lautan. Semua itu Allah Ta'ala segerakan ciptaan itu. Subhanallah. Jadi, lazimi aktiviti bersentuhan dengan alam, kerana alam ini mengajar kita erti kehambaan, kesyukuran, kecintaan dan kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Contoh, kadang-kadang pergilah ke tepi pantai, kan, buka kasut, biar jari jemari, tapak tangan kita, tapak kaki kita bersentuhan dengan alam. Kenapa? Di setiap apa yang kita sentuh pada objek ataupun pada sesuatu, sebagai contoh, kita pergi ke tepi pantai, buka kasut, rasa, ataupun dengar deruan ombak dan sebagainya. Semuanya itu dia akan mengaktifkan kita punya tafakur. Maksud saya, bila kita baca Quran, kita tadabbur. Tapi bila merujuk kepada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah Ta'ala tentang apa yang diciptakan, maka kita akan melihat bahawa pada setiap yang Allah Ta'ala sebutkan itu, dia ada kaitan dengan kita. Jadi sebab itu tolong lazimi aktiviti bersentuhan dengan alam, kerana alam ini mengajar erti kehambaan, kesyukuran, kecintaan dan kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya ialah cara pandang manusia terhadap alam ni berbeza-beza mengikut tahap keimanan. Ini adalah perkara normal lah. Okay. Apabila lihat sesuatu fenomena alam yang menakjubkan, apa yang terbit dari hati dan tutur kata kita? Ini persoalan. Kadang-kadang ada setengah orang, kan, bila dia dapat saja satu bentuk berita ke, ataupun dia melihat sendiri dengan mata kepala dia fenomena alam yang berlaku, cepat-cepat dia kata subhanallah, masya Allah. Maka di sana meletakkan pada kedudukan penama hamba Allah ini adalah orang yang imannya berada pada tahap yang baik. Sebab ada orang, kat sini kita nak bincangkan, ya, ada orang dia tengok fenomena alam tapi sikit pun tak berbekas pada diri dia. Tak ada pun sampai dia boleh merasakan bahawa betapa pentingnya, kan, betapa pentingnya untuk dia memahami pada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan makhluk ini, makhluk itu dan sebagainya. Jadi sebab tu ada orang bila tengok saja dia tak jadi apa-apa pun pada diri dia. Tapi ada orang bila dia tengok sesuatu keajaiban, fenomena alam yang berlaku, maka dia dalam keadaan yang pada waktu itu menyebabkan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah memberi kesan kepada diri dia. Ada setengah orang tak biar apa-apa pun. Agak-agak kita ni yang mana? Adakah ia akan menyebabkan kita bertakwa kepada Allah atau bermaksiat kepadanya? Jika ia tiada kesan pada hati, maksudnya kita masih lalai. Itu yang kita takut tu.
Yang terakhir, yang ketiga, pengetahuan mendalam tentang ilmu alam membuatkan kita terasa kerdil. Okay, contoh macam ada orang dia tahu tentang ilmu lautan, tahu tentang ilmu tanah, tahu tentang ilmu langit. Okey, sebagai contohlah, mungkin dia adalah orang yang mengkaji dan sebagainya. Jadi bila semakin mendalam kita tahu tentang alam, maka sebenarnya semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi solusi buat mereka yang masih tidak meyakini kekuasaan Allah, sila hubungkan ilmu Al-Quran dan kajian alam ataupun ilmu sains. Tak pelik kenapa ramai saintis non-Muslim memeluk Islam setelah membuat kajian. Berapa banyak kita kaji tentang alam, itu soalan yang perlu dilemparkan pada setiap di kalangan kita. Bertafakurlah. Maka bahasa tafakur ni macam mana nak buat je? Saya kena bagi satu tutorial lah. Contoh, dalam Quran sebut mengenai apa nama kisah Qarun. Sebagai contoh, kisah Qarun. Ataupun, tak yalah tu payah sangat kan. Contoh dia, Allah Ta'ala sebutkan perumpamaan. Iaitu apa dia? Mengenai hujan. Kan? Hujan, bila kita contoh berlaku hujan turun. Okey. Waktu tersebut cuba kita tafakur. Contohnya, cuba perhatikan kepada titisan hujan tu. Kenapa ya Allah Ta'ala datangkan hujan dalam bentuk titisan, bukannya sekaligus terus. Ibarat macam kita jirus daripada baldi. Kalau macam tu, bagaimana jadinya kita? Mungkin rosak tanaman-tanaman, mungkin rumah pun boleh rosak disebabkan air hujan yang begitu banyak terus turun. Tetapi tak, Allah Ta'ala jadikan yang hujan itu dengan titisan hujan. Subhanallah. Yang mana air itu akan menyerap jauh ke dalam tanah, akhirnya ia akan memberi kehidupan kepada mungkin pokok-pokok yang dah lama tak dapat air, akhirnya dia mati. Tapi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan hujan, dia kembali semula subur. Jadi dari hal tersebut, bila kita tadaburkan, Allah Ta'ala nak sebut tentang apa ya? Betapa pentingnya air untuk kehidupan. Begitulah juga betapa pentingnya Al-Quran untuk menghidupkan hati. Nampak tak? Bila kita mengaitkan antara dua benda itu, maka dia akan memberi kesan pada diri kita. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama, dan ini sebagai ringkaslah apa yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kesempatan untuk sama-sama tadabbur Al-Quran. Jadi pada ayat 12 hingga ayat 13 pada surah Al-Jasiyah ini, secara ringkasnya ada 3 poin utama yang saya nak recap balik kat sini, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan di dalam ayat ini. Poin yang pertama ialah Al-Bahra. Poin yang kedua As-Samawati. Dan poin yang ketiga Al-Ardi. Okey. Jadi ini ada 3 makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Lautan, langit, samawat tu. Kemudian Al-Ard, bumi. Kenapa Allah Ta'ala highlightkan 3 benda ni? Kerana inilah yang sentiasa dilalui oleh kita tiap-tiap hari, pastinya. Naik kenderaan tak kisahlah, motor ke, televisi, bas ke dan seumpamanya. Yang penting yang penting kalau kita melihat kepada apa yang disebutkan di sini, ialah merujuk kepada apa yang selalu dilakukan. Kemudian yang keduanya ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sama-sama kita kaitkan, merujuk kepada tajuk yang saya sebutkan kat sini. Reti bersyukur tanda orang berakal. Kenapa? Okey, tengok penutup setiap ayat ni. Pertama sekali penutup ayat 12 tu. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan bukan bersyukur kat sini. Okey. Jadi Allah kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala tundukkan laut. Jadi apa tujuannya? Tujuannya ialah kapal boleh berlayar. Kemudian yang kedua,
boleh ambil faedah manfaat daripada laut tu, daripada dapat cari ikan dan sebagainya, macam-macam lah daripada hasil laut itu. Dan bila kita tafakur, kita merenungi, di sana kita akan lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasilnya ialah la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur bila kamu dapat tahu bahawa macam-macam nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Okey, itu poin yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir ialah Allah Ta'ala sebutkan pada penutup ayat ini. Allah Ta'ala sebut bahawa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hanya orang yang bertafakur saja, orang yang bertafakur sahaja yang mampu untuk mensyukuri. Bertafakur kat sini ialah memikir. Maksud dia. Jadi orang berakal lah. Bertafakur saja yang dapat mensyukuri nikmat Allah. Sedangkan orang kafir, orang yang tak bertafakur, maka dia merasakan itu hanya fenomena alam. Maka ia adalah sesuatu yang merugikan kita. Jadi saya sangat yakin semua yang mendengar ini adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa, yang hatinya diberikan bimbingan dan juga panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, kalau kelemahan ilmu dan penyampaian saya. Jadi kita tangguh dahulu dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.